simpan soalan tu dan tunggu hingga hujung sesi. Nanti speaker akan buka sesi soal jawab. Kita boleh bersoal jawab masa tu ya. Okay. So rasanya kita punya speaker semua dah ready. Okay, so kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ni, hari Selasa, kita akan macam biasa kita punya sesi online sharing kita, sesi santai-santai saja dan kita nak berkongsi maklumat. Malam ni kita ada dua speaker yang akan berkongsi dengan kita. Speaker pertama akan share tentang isu masalah kesihatan yang sering kali lately ramai saya jumpa orang yang ada masalah ni sebenarnya. Dan oleh sebab itu, atas sebab topik hangat lah kan, kita ramai orang request untuk bentangkan dan kita punya speaker ni pun pakar agaknya dalam topik ni. Dia selalu cerita pasal isu perut. Dan kedua, nanti kita akan dengar product sharing yang berkaitan insyaAllah. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput speaker pertama kita, Bian Masyakim, untuk teruskan. Persilakan. Okay, terima kasih MC. Assalamualaikum semua, selamat malam. Saya Aisyah. Suara dengar tak? Suara okey? Tak dengar, kenapa? Tak ada suara. Hello? Hello? Dengar. Okey, dengar. Saya dengar. Yang lain okey tak? Seorang je dengar. Ayah? Okey, dah dengar dah. Okey. So malam ni saya nak berkongsi tentang gastritis dan GERD. Biasa kita panggil gastrik lah kalau dekat Malaysia ni kan. Kalau rata-rata kita borak dengan orang, biasa kita sebut gastrik. So kalau dengar ni macam ramai ada gastrik. Tapi so malam ni saya nak kongsikan apa yang terjadi dalam perut yang ada masalah gastrik ni lah. Supaya kita faham, bila kita faham masalah kesihatan ni, insyaAllah kita lebih mudah kita nak faham proses kita nak repair balik perut tu. Kadang-kadang orang ingat masalah perut ni masalah kecil, ingat tempat kita makan, telan, duduk situ je kan. Kita ingat perut ni kerja dia macam tu je kan. Tapi sebenarnya bila kita faham fungsi perut ni, dia agak rumit lah, kompleks juga. Okay. So jom kita tengok, saya nak share dulu apa fungsi, kita tengok bahagian perut kita dulu So inilah bahagian esophagus dan perut. Okay. So esophagus kat atas ni kalau tengok, so inilah kita punya saluran pemakanan. So kita makan, telan, okay, ada esophagus yang panjang tu, baru dia masuk kita punya perut, nampak di perut ni. Okay, so kat bawah ni nanti akan sambung ke usus kecil kita. So malam ni saya akan bincangkan dua bahagian ni je lah, esophagus dengan perut. Okay, kenapa kita nak bincang ni? Sebab banyak ambil remeh tapi benda ni penting sebenarnya. Okay, so ini esophagus Esophagus ni tempat tadi cakap tempat saluran kita telan makanan kan. So kalau yang biasa-biasa kita tengok, kita nampak dia satu tube yang panjang je. Tapi sebenarnya tube ni dia ada muscle tau. So bila kita telan tu, dia ada muscle untuk gerakkan kita punya makanan tu. So tak adalah kita makan tu dia sama ada terlalu laju atau terlalu lambat, tak. So muscle ni dia gerak secara peristalsis atau dia ada dia punya geliang-geliuk tu. Okay, so dia akan gerakkan makanan dengan kadar yang standard lah. So kita makan tu tak ada dia macam tak ada telan terus banyak-banyak atau sikit-sikit, tak ada. Dia standard je masuk sikit-sikit. Okay, sebelum dia sampai kita punya perut. Dan dekat hujung esophagus ni, kat tekak ni dengan dekat sebelum masuk perut, dia ada macam pintu tau, ada otot. So otot ni kerja dia ialah untuk supaya bila makanan dah masuk, dia tak reverse balik. So apa-apa makanan yang kita dah telan tu, dah masuk perut, dia tak boleh reverse balik. Kalau dia reverse, maksudnya dia ada masalah kesihatan yang lain lah. So kerja dia memang satu hala je dan masuk perut. Ni kerja esophagus lah. Kalau tengok ini kat sini nampak ni, ni otot dia. Otot ni. Okay, so kalau otot ni bermasalah, kita akan ada hadapi satu isu kesihatan lah. Nanti kita akan bincangkan juga malam ni. So ni kita nak tengok je anatomi kita punya bahagian perut dulu. Okay, so ini perut pula So kalau perut ni pula, dia satu kantung yang dia sebenarnya ada berapa jenis otot tau. Ada yang melintang, lepas tu ada yang menaik. Dia ada beberapa jenis otot tau, tebal dekat kita punya perut ni. So perut ni sebenarnya dia sangat kuat sebab kita ada asid dalam perut kita kan. So boleh bayang tak,
perut kita tu dia punya ketahanan macam mana. Tapi dia boleh rosak juga kan. Maksudnya kita punya pemakanan lagi teruk daripada asid kot. Kalau yang sampai perut jadi masalah ni kan. Okay. So kerja perut ni yang utama ialah satu mencerna makanan. Okay. So lepas tu dia ada enzim apa semua dalam tu. Kerja dia ialah jadikan proses jadi bentuk yang badan kita boleh serap. Okay. So kalau makanan ni tak diproses kepada bentuk yang badan kita boleh serap. Bila jadi macam ni maksudnya perut dah bermasalah lah. So bila macam ni kita imagine kita makan, masuk, perut kita tak boleh proses. Jadi macam mana badan kita nak serap makanan tu? Nampak tak? Maksudnya kalau perut kita dah problem je, kita akan ada masalah penyerapan, masalah penghadaman. So dia bukan sekadar lalu makan dan membuang, tak. Dia ada proses kat situ, dia cernakan makanan supaya makanan tu ditukar kepada bentuk yang badan kita boleh absorb nutrisi dia. Sebab yang kita makan daging ke makan apa semua telan-telan, kalau tak dicernakan, badan kita tak boleh guna. So dia jadi akan bazir lah, akan keluar macam tu je. Okay, so dia yang biasa makanan kita duduk dalam perut kita ni dalam 40 minit hingga 3 jam sebelum dia pergi ke usus kecil. So mostly yang kita punya penyerapan ni berlaku di usus kecil kita lah. Okay, so kerja kat perut ni macam blender. Dia masuk, dikecilkan, dihancurkan and then dia tukar kepada bentuk-bentuk yang badan kita boleh guna, boleh serap oleh usus kecil nanti. So kalau perut kita tak buat kerja ni, makanan tu bazir lah, badan kita tak boleh serap. Sebab tu kadang-kadang kalau kita makan benda sihat tapi kita punya perut bermasalah, dia jadi bazir, keluar je tak masuk pun. Ataupun masuk dalam kadar yang sedikit lah. Kalau biasa kadang orang yang rajin dah pernah tiba-tiba nak tukar diet ke sihat kan, dia makan-makan tapi macam tak ada efek. So maybe perut dia ada isu. Dia tak tengok perut dia okey ke tak okey ke. So kalau perut kita ada masalah, badan kita tak boleh gunalah kita makan sihat banyak-banyak pun. So ini pentingnya perut. Kena sihat lah, kalau tak nanti bazir lah semua tu nutrisi tu. Okay. So apa itu gastritis atau gastrik tadi kan? So bila ada tis-tis kat belakang ni biasanya dia merujuk kepada keradangan lah. So ada keradangan dalam kita punya perut. Okay. So keradangan ni berlaku kat mana? Dia berlaku dalam kita punya lapisan dalam kita punya dinding perut. Okay. So dalam kita punya perut ada lapisan kan? So dia berlaku radang kat situ. Okay. Dia boleh jadi, dia kalau lama sebenarnya boleh, sel-sel tu kalau keradangan tu terlalu lama, dia boleh menyebabkan sel kita mati tu dalam perut tu. So bila dia start lepas radang, kalau lama sangat lama-lama, sel tu boleh mati, tu yang dipanggil atrofi ni. Okay, atropi, pasal BM dia, baku sikit. Jadi bila dia start mati tu, fungsi-fungsi perut terganggu lah. Jadi kita akan ada banyak isu dekat perut kita. Okay, so antara punca yang mungkin untuk gastritis ni, kebiasaannya adalah yang kalau tengok Helicobacter pylori ni dia biasanya ada kaitan dengan bakteria ni. Okay, dia macam gastrik, masalah perut yang teruk-teruk ni biasa ada jangkitan bakteria ni. Ataupun boleh juga daripada tabiat merokok, daripada ubatan. Okay, kalau kita suka sangat makan macam painkiller kan, kadang-kadang lama-lama dia akan efek perut kita. Lepas tu makanan proses. Kenapa makanan proses? Sebab dia sebenarnya bila proses ni, badan kita tak kenal tau makanan tu. Dia lari jauh. Lagi-lagi yang proses banyak sampai, lepas tu ada campur sintetik, campur benda-benda tiruan kan. Jadi badan kita ni dia kenal benda yang lebih kepada semula jadi tau. Yang macam Tuhan dah jadikan natural lah. So bila benda tu dah campur macam-macam, dah proses macam-macam ni, badan kita dia kadang-kadang susah nak hadam. Dia susah nak hadam, dia susah nak kenal, so dia jadi masalah dalam perut kita, dia jadi berat, so lama-lama dia efek kesihatan perut kita lah. Okay, so selain tu stres, okay, tekanan, kalau kita ada selalu stres dia sebenarnya dia kacau kita punya rebesan jus gastrik dalam perut. So biasanya orang yang selalu stres ni, kalau tanya-tanya kan, dia macam normal lah, ada masalah perut juga. Cuma maybe orang terlepas pandang kot benda tu ada efek stres dia. Tapi kalau selalu stres, cuba tengok perut ada sakit tak? Ada angin tak? Ada isu sensitif tak? Perut ada sensitif tak? Okay, ataupun boleh juga jadi daripada kesan masalah kesihatan yang lain. Okay, so bawah ni kotak yang merah ni, dia kata stres tak terkawal dalam jangka masa yang panjang, mengganggu penghasilan asid dalam perut dan mengganggu bekalan darah. Bukan je dia ganggu asid tu, dia ganggu juga blood flow kepada perut kita. Lagi tu,
Jadi itu yang lama-lama dah lah darah tak cukup. Asid tu pula dah tak kacau tadi kan. Jadi dia menyebabkan kemerosotan pada dinding tu. Okey. Dan lama-lama kalau kita tak ambil apa-apa langkah pencegahan, dia akan jadi lebih teruk lah. Okey. Macam ubatan ni actually, macam contoh kita yang biasa kalau orang gastrik dia suka ambil ubat yang nak bagi apa ni, kalau macam iklan tu kan macam tuang masuk simen tu kan biar kita tak sakit kan. Bukan nak kutuk barang tu, tak. Tak, dia benda tu dia tahan sekejap, sakit kita hilang sekejap. Tapi kalau kita selalu buat macam tu, sebenarnya slowly perut kita radang tu makin menjadi tau. Sebab dia cuma tahan sakit tapi dia tak tahan radang tu. So kalau orang yang suka ambil ubat tahan sakit ni, keburukan dia bila long term, radang tu sebenarnya semakin teruk. Dia cuma tahan sakit sekejap tu, tapi radang tu dia tak improve. Dia akan jadi semakin meradang. So once in a while nak ambil ubat tahan sakit ni okey je, tapi jangan jadikan habit lah. Sebab nanti kita akan terlepas pandang yang sebenarnya badan kita dia sedang merosot. So ubat tu dia macam bius lah, dia macam tahan sekejap je. Tapi sebenarnya kita punya badan not getting better. So kita berhati-hatilah kalau yang suka sangat ambil ubat tahan sakit tu. Okay, so kalau siapa yang pernah join kita punya kelas radang ke sebelum ni tak ingat, kita ada 7 peringkat penyakit tau. So kalau kita tengok yang bahagian inflamasi ni, tadi kan gastritis, inflamasi dalam perut kan. So dia kat level 4 ni. Okay, so itulah kalau kita tengok benda-benda yang radang ni, dia bukan benda kecil sebenarnya. Dia dah lompat satu tahap, kedua tahap, ketiga tahap. Dia sebenarnya dah kat sini, dah kat 4 ni. So kalau kita ada isu gastrik, sebenarnya bukan isu kecil lah sebab dia dah naik level sampai level 4 ni. Okay? Sebab kalau benda ni tak jaga, nampak tak atas ni, dia boleh jadi ulcer. So ulcer ni macam luka lah dalam kita punya badan. So gastrik ni kita boleh andaikan dia level 4 ni lah. Dia sebab dah keradangan kan. Dia tak jadi magic-magic tau radang ni. Biasanya sebelum perut kita radang, kita dah ada isu lain dekat usus kita. So kalau perasan kita biasa cakap pasal betulkan balik usus dulu kan. Sebab gastrik ni dia tak bermula tiba-tiba dekat perut terus. Dia akan start daripada bawah. So biasanya daripada usus besar naik ke usus kecil kita, dan baru akan naik ke perut dan jadi gastrik tu. Okay? Okay, so ni antara tanda-tanda awal gastritis yang ramai terlepas pandang lah. 1, kerap sedawa. 2, kembung perut. 3, banyak angin. So selalu rasa mual, mual loya. Lepas tu hiccups apa? Sedu. Macam baby tu kan. Kalau kita banyak selalu hiccups atau banyak sangat sendawa ni burp kan? Ya Allah. Okay, so 2 ni dia bukan benda yang biasa kalau kita terlalu kerap. Ada banyak sendawa, banyak hiccups sebab benda tu menunjukkan ada something wrong dengan perut kita. Okay, dengan kurang selera. Sebenarnya tak payah tunggu perut sakit untuk gastrik ni. Ini ialah kita dah gastrik dah. Kalau perut sakit tu maksudnya lapisan tu betul-betul dah nipis, so dia jadi pedih. So sebelum dia jadi pedih tu, tanda-tandanya ialah banyak angin lah. Sendawa tak habis kan. Dia angin yang betul dia tak keluar dekat atas, dia keluar dekat belakang. Kita buang angin kan kentut lah. Itu okey. Tapi kalau kita banyak sangat keluar angin kat atas ni, maksudnya angin tu dari perut kita. Jadi perut kita banyak angin. So tak sihat lah. Kalau lepas makan tu normal lah. Tapi kalau kita duduk, orang pegang sikit sendawa, orang pegang sedawa kan. Maksudnya angin tu daripada perut kita. So kalau yang belum ada gastrik yang sakit perut tu, tapi banyak angin, boleh take note lah itu tanda pada badan kita. So ada banyak angin. Perut kita dah start bermasalah. Okay. So ni antara salah faham tentang gastritis ni lah yang saya selalu dengar orang cakap lah. 1, dia kata asid perut banyak sebab tu pedih. Tapi actually, betul ke tak? Nanti kita tengok je lagi. Macam tak betul je, dia ada X tu. Ada jawapan lah. Okay, tak apa. Lagi 1, bila ada isu gastrik, perlu kerap makan supaya tak masuk angin. Biasa dengar tak macam ni? Orang gastrik, dia apa? Biasa kalau kat sekolah dulu, ada satu kawan saya lah, dia kat sekolah dulu, dia selalu ponteng puasa.
Alasan dia gastrik lah. So dia kata doktor dah cakap dah tak boleh. Aku tak boleh puasa, aku kena makan. Aku kena every berapa hour kena makan. Tapi sekarang dah besar bila dah belajar pasal badan, elok pula puasa penuh je. Sebab dah faham dan dah elok kan. Okay, so kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Satu, yang asid perut banyak ni sebenarnya dalam gastrik yang betul, asid dia bukan banyak tau. Sebenarnya asid dia kurang. Yang sakit tu bukan sebab asid. Sebab perut kita memang sejak azali Tuhan dah buat ada asid perut untuk hadam dan cerna makanan kan. So bila kita gastrik tu kita cakap sakit sebab asid tu, dia kurang tepat sebab gastrik tu asid tu memang wujud. Yang sekarang masalah dia kita punya dinding tu dah rosak. So dia jadi sensitif. Lepas tu actually dalam kes gastrik ni asid dia berkurangan pula. Sebab tadi kan blood flow semua dah kacau. Jadi proses nak buat asid jus gastrik tu semua dah terganggu. Jadi sebenarnya penghadaman pun terganggu. So tak ada kena-mengena dengan asid tu. Asid tu tak bersalah. Dia memang wujud kat situ. Yang salah sekarang perut kita dah rosak. Tapi mungkin kita perlukan sesuatu untuk dipersalahkan kan. Kita salahkan asid tu. Okay. Tapi kita boleh betulkan baliklah pemahaman ni. So bila kita faham tu jadi insyaAllah bila kita sakit perut, kita taklah cepat-cepat salahkan asid lah, asid perut lah kan. Sebab asid tu memang ada kan. Kedua yang bila kerap kena makan kena kerap makan. Yang betul sebenarnya kalau kita gastrik ni, perut kita dah rosak tadi kan. Sebenarnya dia perlukan rehat. Jadi daripada bila kita kerap makan, maksudnya kita makin kasih dia kerja. Dia dah penat, tak sihat, dah meradang semua kan. Kau kasih dia kerja lagi. Jadi macam mana dia nak repair? Tak boleh. So actually kalau kita So sebenarnya puasa antara benda yang terbaik untuk kita buat kalau kita nak repair kita punya perut. Tapi ramai takut kan. Sebab tu kena faham dulu apa yang kita perlu makan sebelum puasa, apa yang kita perlu makan selepas kita berbuka puasa. Untuk support benda tu. Sebab saya sendiri pun dulu ada isu gastrik ni. Jadi masa saya start untuk repair saya punya perut, memang kita make sure yang before dengan after waktu berbuka tu, kita pilih makanan yang memang betul-betul membantu radang, membantu kita pilih protein yang baik sebab benda tu actually membantu. Dia bukan kena makan kerap tau, dia kena makan macam sunnah ajalah, makan berpada-pada, bersederhana. Sebab perut kita sebenarnya dia perlukan rehat juga. Lepas tu janganlah asyik nak mengunyah je kan. Pagi makan, snacking, tengah hari, jadi nak tea time lagi, high tea semua macam-macam kan. Sebenarnya kita punya perut jadi rosak sebab kita tak bagi dia rehat. Lagi yang suka makan tengah malam kan, sedapnya makan apa? Maggi lah kan, burger tengah jalan kan. Kalau sekali-sekali tak apalah kan, sekali setahun ni. Tapi kalau kita buat benda tu sebagai habit, jadi itulah yang perut kita tak dapat rest, dia rosak lah. Dan kalau dia memang dah cedera kan, imagine lah kita cedera kan, kita accident ke ataupun apa, accident lah senang. Tapi kita dah accident ni sakit, kita tak rehat, macam mana badan nak baik? So perut kita pun sama, kalau tak ada masa untuk dia rehat, dia tak boleh baik. So kita kena faham perut kita sekarang dia sakit, dia perlu rehat. Jadi makan berpada-pada, pilih makanan dengan apa-apa yang masuk tu make sure yang support dia punya healing process lah. Janganlah makin masuk banyak-banyak benda, makin kasih dia kerja banyak, malam-malam nak makan lagi kan, waktu tu patut tidur, patut rehat, nak makan lagi kan. So, betul? Okay, tak apa kita teruskan Okay, so ni ialah antara contoh dalam perut lah. Saya cilok kat Google. Okay, so kau tengok gambar first ni, nampak tak yang pink ni? Ini ialah lapisan perut yang normal So dia pink cantik je kan, dia licin je. So tak ada apa-apa. So yang second ni, ini ialah gastrik yang awal lah, belum teruk. Nampak dia dah start ada merah-merah tu. Radang, dia macam luka lah sebenarnya radang ni bila dia macam kita luka kat luar ni kan, berdarah kan. So dia berdarah dalam perut kita. Okay, dan yang last ni ialah gambar ulcer, nampak tak kuning-kuning tu. Ini ulcer yang kecil-kecil. Imagine kalau ada banyak dan dia bergabung. Nampak tak? Macam kita ulcer kat mulut kan, sakit kan, itu kadang perut kita sakit. Sebab kita ada ulcer dalam perut kita. So ulcer ni sebenarnya bukan benda main-main terutama kat dalam lah, kat luar ni kita ingat macam main kan. Macam sikit je kat mulut kan. Tapi dia boleh jadi di dalam perut kita juga, dalam
esophagus kita pun sebenarnya boleh ada ulcer kalau kita tak jaga. Okey. Nampak ni masalah gastritis yang tidak dikawal atau tidak dipulihkan boleh akibatkan komplikasi yang lain seperti ulcer perut, pendarahan dalaman, dinding perut yang menipis dan dia punya last stage ialah kanser perut lah sebenarnya. So gastrik ni kalau kita tengok sebenarnya bukanlah benda yang ala gastrik je. Macam tu Okey. So antara komplikasi daripada gastritis ialah yang akan kita bincang sekejap lagi GERD. Malam ni kita sambung sikit je. Lepas tu selain tu ulcer perut, ulcer esophagus. Lepas tu pendarahan dalaman. Pendarahan ni sebenarnya dia berlaku lepas ulcer lah. So ulcer ni macam luka kan. Dia dah luka, dah bocorkan kita punya dinding. So later kalau masih tak jaga dia boleh jadi pendarahan dalaman. So dia antara punca anxiety juga. Okay, daripada gastrik. Then anemia. Okay, bila kita punya dinding tu semua dah masalah bukan rupanya lah. So rupanya dia ada masalah dengan absorption vitamin B12. So B12 ni penting untuk kita punya, untuk darah kita. So kalau orang yang gastrik teruk, dia mungkin ada masalah anemia juga. Dia masalah penghadaman dan juga dia boleh end up sebagai autoimmune juga. Daripada masalah gastrik Okay. So ni kalau tengok ni, ini ialah kita punya perut yang normal. Nampak tak dia punya banyak lapisan otot tu. So masa-masa otot ni memang banyak lah. Okay. So dia punya ketahanan pun sepatutnya kuat sebab dia ada asid perut yang pH dia 1 sampai 3 tu. Dia punya bacaan. Jadi kalau dia tak kuat, dia jadi banyak masalah lah. Tapi sebenarnya asid ni bukan masalah pada perut kita lah. Memang Tuhan jadikan perut kita memang tempat untuk simpan asid. Dia sebab dia rosak tu sebab kita punya lifestyle, kita punya pemakanan yang rosakkan dia. Okay. Dan kalau tengok kat sebelah kanan ni, nampak tak? Ini adalah contoh ulcer yang dah kebocoran. So dia boleh jadi pendarahan dalaman. So inilah nanti kita punya, tak tahulah nak repair tu ambil masa macam mana kalau jadi macam ni. Okay, so kalau kita ada tanda-tanda awal macam angin, tanda-tanda awal gastrik tu kan, janganlah kita tunggu lama-lama sampai jadi benda yang complicated macam ni kan. Dia macam tak expect kan kat perut tu boleh jadi sampai macam ni. Saya lah yang tak expect. Ingat gastrik tu dah, habis gastrik tu dia dah berhenti kan. Rupanya tak lah. So dia boleh jadi ulcer tu, boleh jadi pendarahan, boleh jadi kanser. So panjang, dia punya jalan tu masih panjang. Dia tak akan berhenti kat situ. Okay. Okay. So cerita gastrik kita dah habis. Sambung sikit pasal GERD Okay, so GERD ni ialah reflux lah. Reflux ni jadi macam mana? Bila kan tadi kita ada pintu kan, muscle dekat tutup dekat perut, antara perut dengan esophagus ni kan, ada pintu So bila pintu ni dah mula longgar, okay, bila otot penutup antara esophagus dan perut ni jadi lemah, biasanya sebab radang dan penolakan angin daripada perut kita dengan bakteria semua dah naik atas. Jadi dia mula jadi longgar Dia bila dia longgar dia tak boleh tutup lah, dia macam pintu kita rosak kan. Dia terbuka, tak boleh tutup habis. Jadi apa jadi, kita punya isi perut tu yang patutnya duduk dalam perut tu, dia start naik atas. So dia boleh masuk kita punya esophagus tu, jadi boleh naik atas. Tu yang antara simptom GERD ni ialah tekak kita kadang rasa masam-masam. Tu asid perut dah naik dah tu, dia dah masam kan. Lepas tu kadang ada sakit ulu hati. Okay. Tekak kita tak selesa sebab ada asid tu. Asid perut dah kacau duduk dalam, sebab yang tempat yang menyimpan asid tadi, ingat tak? Perut. Bukan kita punya saluran tekak ni. So bila asid tu naik, kita punya tekak sebenarnya tak boleh menahan asid tu. So bila dia lama-lama, dia efek lah dia punya kesihatan sebab asid tu tempatnya di dalam perut, bukan di tempat di tekak kita ni. So lama-lama tekak kita jadi tak selesa. Lepas tu kadang-kadang dia rasa susah nak telan sebab ada gangguan kan. Benda tu patutnya kan one way tadi. So sekarang dia dah naik ke atas. Jadi macam mana? Kita nak jalan sana ada pula asid datang kan, makanan nak turun. So susah nak menelan. Lepas tu pernafasan kita mungkin terganggu sebab yelah angin tu semua dah naik atas kan daripada perut tadi. So sebenarnya dia ambil ruang dekat sini juga. Dia akan block kita punya, kacau kita punya paru-paru. So akan ada isu pernafasan juga. Lepas tu mulut kita mungkin rasa kering.
Okey, sebab asid naik atas kan. Jadi mulut kita rasa kering, tekak rasa kering, tak selesa. Dan lama-lama mungkin nafas kita pun efek berbau. Gosoklah gigi macam mana pun macam tak hilang kan. Kalau kita punya mulut ada isu macam berbau kan, sama ada daripada perut, so boleh pantau tengoklah badan macam mana. Kita tengok signal-signal daripada badan kita kan, sama daripada perut atau kadang-kadang macam orang ada sedung pun dia ada isu mulut berbau. Jadi kalau kita punya mulut ni ada bau, kita dah gosok, dah kumur macam-macam kan, pakailah semua pewangi kan dalam mulut tapi macam bau juga kan. So kita boleh tengok ada apa, perut kita okey tak? Kalau GERD ni biasa dia ada isu tu sebab asid tadi dah naik atas. Asid tadi dah kacau kat perut kita. Lepas tu batuk berpanjangan. Okey. Ni antara satu simptom GERD yang kita boleh tengok lah. Kalau kita duk batuk macam hari tu saya ada satu downline, dia batuk berapa bulan berbulan-bulan lah. Lepas tu dia dah buat semua lah yang alternatif untuk viral infection dia ingat daripada paru-paru. Tapi tak settle. So kalau kita ada batuk yang lama, tapi kita dah cuba yang benda-benda yang untuk antivirus semua ni macam tak hilang kan. So maybe ada kaitan dengan perut kita juga. Sebab kalau orang GERD biasa dia ada isu batuk juga. Batuk dia jenis kering. Kalau GERD ni batuk dia kering, tak ada kahak. So kalau ada batuk, dah cubalah makan apa, benda-benda untuk virus kan. Tapi tak hilang-hilang, boleh tengok perut pula. Okay, so antara langkah kalau kita nak cegah dia daripada keberosotan atau kita nak ikhtiar untuk reverse kita punya masalah perut ni. Perut tadi kita memang hari ni perut je kan, tak masuk tempat lain kan. So antaranya kita tetap kena start daripada bawah. Okay, iaitu kita punya gut flora dekat usus besar tu kita balancekan balik. Sebab actually punca dia kat situ. Dia naik ke atas kan. So kalau kita nak start baiki, kita kena juga start kat situ juga. Walaupun dia jauh kan, ke atas kan. Tapi kena ingat level tadi lah, dia level 4 dia bukan level 1. Okay, dan kita kena singkirkan toksin. So toksin ni banyaklah punca daripada pembuangan kita kalau tak lancar, sembelit semua kan. So actually dia membebaskan toksin juga so masuk balik. So benda ni efek kita punya kesihatan perut juga. Lepas tu boleh jauhi makanan yang merosotkan lah seperti gula, gluten. Rasa ni biasa kot info ni, susu, trans fat, makanan proses. So ni semua beban pada perut. So kita nak kurangkan beban untuk kasih dia ruang untuk rehat tadi kan. Lepas tu tidur lewat. So tidur lewat ni pun actually dia kacau kesihatan perut juga. Okay, sebab kita punya hormon semua dah terabur, semua kan dia kacau juga. Gaya hidup tak aktif dengan kalau tinggi stres. Okay, so kita perlu tingkatkan nutrisi kita. Antaranya ialah probiotik, prebiotik, protein sumber yang baik tak nak main terjar je protein, apa-apa protein tak boleh lah, kena tengok lah. Lepas tu yang bebas cucuk, kalau haiwan ni, kalau tumbuhan kita cari yang bebas GMO, kacang, buat bone broth pun okey, puasa, tidur cukup dan cukup aktiviti luar. So macam probiotik ni actually, kalau kita gastrik, kita tak boleh ambil sebarangan juga. Sebab ada certain probiotik, kalau perut kita tengah bermasalah ni, dia akan jadi lagi teruk sebenarnya. Terutamanya yang kalau kita buka tu, gas dia banyak. So walaupun kita rasa itu okey tu untuk perut, probiotik semua kan. Itu kalau perut kita sihat kita boleh main ambil je. Tapi kalau kita masih ada gastrik, masih ada isu angin semua, kita kena memilih sebab perut kita dia tengah sensitif. Jadi ada certain probiotik dia tak boleh ambil. So kena survey lah yang mana yang orang kata lembut, boleh masuk semua badan. Kalau nak senang ambil lactoberry lah, insyaAllah boleh masuk semua badan. Okay, bukan bias betul. Memang kalau tak kita kena pengalaman saya bila saya try and adjust tu, nak tengok makanan mana yang sesuai, dia ambil masa lah. So kalau kita jumpa satu pemakanan yang boleh masuk, masih serasi dengan semua keadaan, dia jimat masa lah. Kalau tak kita kena try and error. Kalau tak sebab perut kita tengah sensitif, dia memang memilih makanan. Jadi walaupun kita tengok benda tu probiotik, baik untuk perut, tak semestinya baik untuk perut kita. Okay? Ni sebab kalau pemakanan ni tak boleh main tam juga kalau perut tengah masalah. Bukan masalah makanan tu, makanan okey, perut kita yang tak okey. Okay. So untuk reverse berlaku, kena ingatlah formula ni. Toksin kena keluar dulu. Okay, lepas toksin keluar, nutrisi yang betul perlu masuk.
Kau tahu macam mana dia nak, macam kita tanam pokok lah, dah tanam, dia tak ada baja, dia tak ada nutrisi, macam mana pokok tu nak grow kan. Okay, so badan kita pun sama, dia perlukan nutrisi untuk redakan radang satu. Lepas tu nak repair balik sel-sel yang dah rosak tadi, kan radang semua kan ada ulcer, contoh dah ulcer kan dah rosak tu. Macam mana dia nak tumbuh balik sel baru, nak tutup balik ulcer tu. Nampak tak, nak tadi dinding perut dah nipis, nak kena tebalkan balik. So kerja tu bukan sekejap lah sebenarnya kalau kita faham proses tu. Sebab badan kita kena produce new cells yang sihat. Kalau kita tak ada nutrisi yang betul, kita masih makan pemakanan yang zero nutrisi. Jadi macam mana dia nak bantu badan kita hasilkan sel-sel yang baru yang sihat. Okay, so bila toksin dah keluar, dan dah ada nutrisi yang betul, baru badan kita ada ruang untuk satu repair tadi dan reverse. So antara benda yang penting masa kita nak buat benda ni ialah healing crisis lah. So itu tanda toksin sedang dikeluarkan, healing crisis. Okay, so kalau kita memang nak sihat yang secara alami ni, holistik ni, kita kena, orang kata kena ready untuk sambut healing crisis. Okay, kalau kita tak takut dengan healing crisis ni, kita punya toksin tak dapat nak keluar. So penting kita kena ready untuk healing crisis. Healing crisis ni kalau dia kadang tak selesa kan tengok orang kan. Tapi actually dia penting, kalau toksin tak keluar, badan kita tak dapat nak repair. You imagine macam tu sampah penuh dia penuh kan. Macam mana kita nak isi lagi sampah kan. So badan kita tak boleh, tak ada ruang, tak ada space nak heal. Dia tak ada space nak sel tu nak tumbuh bersihat, tak ada space. Jadi kita nak tak nak, kita kena expect healing crisis tu. Okay? Healing crisis ni penting ni. Okay. So kalau kita balik pada yang 7 peringkat penyakit tadi, dekat level 4 ni kan. Nampak tak? Inflamasi. So dia kalau kita dah start, sebab ada orang kadang dia tak sabar dengan proses yang nak reverse tadi. So yang penting sabar dan faham proses tu tak sekejap. Sebab tadi badan kita dah rosak tau. Dia bukan macam kita ambil painkiller, makan sekarang penyakit baik. Tak. Dia toksin tu tadi yang nak jadi radang tu semua kan, dia ambil banyak-banyak tahun. So kita nak, bayangin kita nak cari balik toksin lama-lama tu nak keluarkan daripada zaman sekolah kan, dah keluar ke habis ke tak kan, zaman sekolah makan rajin. Kita kena tengok balik kita punya pemakanan masa dulu sampai yang sekarang kita nak jaga makan ni, kita makan apa? Kita punya lifestyle macam mana? Dia tinggi toksin ke tak? Sebab tu lain-lain orang, dia punya healing crisis akan lain. Dan tempoh dia juga akan lain sebab kita hidup ni membesar ni, makanan kita semua lain, gaya hidup lain, stres kita lain-lain. So efek dalam badan kita pun lain-lain. Jadi bila kita reverse ni, kita punya healing crisis ni pun lain-lain, tempoh lain-lain, ada orang sekejap, ada orang panjang, ada orang bertahun-tahun healing crisis tak settle. Okay, sebab itulah, sebab badan dia tak tahu toksin. So kita boleh audit dulu, kita punya lifestyle dulu kan. Zaman sekolah, zaman you, masa muda kan badan tak jaga kan. Macam orang-orang tak adalah. Biasanya budak macam you, especially budak-budak kat you kan, dia malam-malam kadang dia makan bajet dia kurang kan, dia makan Maggi. Kan dia makan benda-benda, sebenarnya benda tu jimat pada poket, tapi dia tak perasan benda tu efek mahal pada kesihatan dia. So bila dah kita kadang-kadang borak-borak dengan mak-mak yang dah tua-tua sikit ni kan, berusia lah. So kita suka bincang benda tu lah. Dulu makan apa, kita list balik. Kenapa sakit hari ni? Kenapa sakit hari ni? So bila kita faham proses tu ambil masa bertahun-tahun, kita takkan expect nak reverse tu dalam masa yang seminggu, 2 minggu, susah sikit lah. Sebab nak jadi penyakit tu bertahun-tahun walaupun dia sekadar gastrik tu. So bila kita faham macam mana penyakit tu jadi, sekarang kita punya kesihatan ni level dia kat mana, jadi kita tak akan cepat-cepat nak makan sekotak benda ni, kita expect next month dah elok. Kita kena faham dulu badan kita. Okay, dan lagi tu kita tak boleh compare badan kita dengan badan orang. Sebab ada orang memang cepat kan. Tapi itulah kena tengok balik pemakanan, gaya hidup dan macam-macam lah, ada banyak benda yang efek kita punya kesihatan ni. Dan lain orang memang lain. Tak ada dua orang yang sama. Okay, so ini kalau nak reverse ni kita kena, ini kalau kita punya level kat radang, kalau ada ulcer lagi jauh nampak ni. So dia ada 7 peringkat ni kan. So kita ambil yang paling rendah lah dekat radang. So radang kita nak reverse pun ada 4 peringkat nak lalu balik. Kat sinilah yang mungkin kita akan lalu healing crisis dia balik semula. So healing crisis dia terkejut kadang kita punya penyakit yang macam zaman-zaman dulu yang dah hilang,
kadang-kadang dia akan keluar balik juga. So jangan terkejut. Macam saya punya consumer itu ada seorang, dia dah lama tak kena gastrik. Bila dia start minum kopi CEO dengan Lindsay gastrik dia terus datang balik. Tapi bila dia faham apa dia buat, dia ambil lebih. Kalau minum 1-2 kopi, campur satu kapsul, so dia ambil lah, dia double up. Jadi benda tu cepat. Jadi lepas tu hilang balik. Dia sekejap je. Kadang-kadang benda yang lama-lama tak datang tu, dia akan datang balik. Itulah proses healing crisis. Itu tandanya badan kita tengah bongkar yang toksin lama tak bila punya tahun untuk disingkirkan. Sebab benda-benda ni jadi penyakit dalam badan. Okay. So tu je lah untuk saya punya session untuk malam ni. Terima kasih. Ada soalan ke? Okey, terima kasih Aisyah untuk penjelasan yang panjang lebar itu. Ada soalan ke? Kak Ana ada mention intermittent fasting is good for gastric patients. Betul Aisyah cakap tadi, puasa memang antara benda yang bagus kan untuk masalah gastrik. Yang kata tak boleh puasa sebab gastrik tu mitos lah sebenarnya ya? Mitos semata-mata. Bangau Mitos besar tu. semata-mata, betul, membangau. Mitos semata-mata. I just want to share, my sister gastrik berpuluh tahun daripada sekolah sampai adult. She's been doing intermittent fasting regularly dah almost setahun kot. And paling lama dia pernah puasa no solid, hanya produk, itu pun kadar minima, 60 plus hours, 60 lebih jam intermittent fasting. And sangat-sangat membantu sebab masa-masa yang tak boleh nak ambil produk dalam kadar yang high dose, ambil very minimum, and yet bila buat intermittent fasting sekali, kesan-kesan health issues yang memang dah berpuluh tahun ada, very minima. Walaupun dengan pengambilan produk yang budget. So kalau sesiapa yang kata nak makan produk murah, we can suggest to them intermittent fasting. Ini memang murah lah kan, jimat makan kan. Cuma mahalnya dari segi disiplin, dari segi sabar nak tahan tak makan, that is satu disiplin yang sangat-sangat tinggi. Okay, thank you Aisyah. Tadi kalau siapa yang baru first time join kita punya sesi kan, kalau tengok Aisyah punya sharing tu jangan terkejut kan, kita bukan dalam kelas bio tau. Aisyah memang suka sharing detail sikit pasal bab badan kita, dan sebenarnya sangat penting untuk kita faham benda-benda ni. Sebab kalau tidak kita macam cuba bayangkan kalau Aisyah tak tunjuk tadi ada ulcer dalam perut kan. Cuba bayangkan ulcer tu, kalau kita ada ulcer dekat bibir kita, and then every time kita nak makan kan kita akan pegang lah kan supaya makanan tak lalu dekat ulcer tu, betul tak? Supaya kita tak pedih. Tapi kalau ulcer tu dalam perut macam mana? Adakah kita punya makanan tu jangan jatuh dekat situ boleh tak? Tak boleh kan? That is why penting untuk kita tahu apa kita makan, dan kita kena faham apa yang berlaku dalam badan kita. Kalau ada masalah dalam perut, jangan tambahkan lagi irritation dekat dalam perut tu dengan asal je lah makan apa saja, dan especially jangan terus makan painkiller. Painkiller macam sekarang kan boleh, kalau iklan-iklan banyak sikit komen, kalau kita sakit perut kan, Aisyah kata tadi ada banyak iklan yang kita boleh easily beli ubat-ubat tu sendiri kat farmasi tanpa prescription daripada doktor, betul tak? Dan kita makan ubat tu, kita hilang rasa sakit, padahal ulcer tu ada lagi. So bila hilang rasa sakit tu, kita ingat dah baik, kita pun teruskan masukkan makanan-makanan yang merosakkan lagi perut. So in the end tak baiklah kan. Bayangkan ulcer kita tambah lagi cili lah, kita tambah lagi benda-benda yang menyakitkan. So dia sebenarnya akan lagi sakit, tapi kita tak sedar lah sebab kita makan painkiller kan selama ni. So itu sikit Ada soalan. Soalan ada. Apa dia? Aisyah boleh tak terang balik apa benda yang you cakap pasal anemia B12 tu tadi? Tak dengar lah. Cepat sangat. Sekejap. Dengar tak suara? Dengar. Tengok. Okay, dia bila lapisan dalam perut tu rosak, dia sebenarnya kat situ dia serap vitamin B12 dekat kita punya dalam perut tu. So bila dia rosak kan, dia tak boleh serap. So dia affect kita punya red blood cells punya production. So kita punya darah dia jadi rendah lah, dia tak cantik. So kita nak darah cantik, perut pun kena cantik juga. Dia daripada makanan lah, kalau kita punya pemakanan yang ada B12 kan. So bila perut tu radang, dia tak dapat absorb. Jadi absorption tadi lah tak betul, masalah absorption. Kedua yang kalau ulcer sampai luka tu lah, memang dia pendarahan dalaman kan.
So dia effect jugalah kita punya darah, anemia juga jadi salah satu. Jelas tak? Yang saya keempat tu tak faham sangat. So kalau ada ulcer, kenapa dia anemia? Sekejap. Hello? Jawab tak soalan tadi? Dengar tak tadi? Bergema. Hello? Ah, Tadi I cakap dengar tak? dengar. Tapi Ina ada tanya lagi sekali soalan dia. Oh, boleh repeat tak? Terangkan balik yang saya keempat yang pasal ulcer tu. Bila ada ulcer, pendarahan, lepas tu Kita punya darah hilang kan kalau ada bleeding kat dalam. Blood loss. So kalau kita tak tahu kita ada pendarahan tu, so bila maksudnya darah tu macam kita luka kat luar ni, tapi tak ada, maksudnya kita tak ada benda yang nak stop the blood. Jadi dia berdarah je kan. Jadi darah kita macam hilang macam tu je lah. Macam berdarah kat luar ni, tapi dia sedang berlaku di dalam. Maknanya we can have internal bleeding, hemorrhage inside our usus tu. Betul. Ongoing. Daripada perut. Okay. So the luka does not heal. It continues. Kalau tak jaga makan lah. Kalau perut dah rasa tak sedap ni tapi still nak makan yang toksik, lepas tu tak ada apa-apa langkah untuk detox semua kan. So badan kita, sebab benda itu tak perut, kita boleh masuk kat usus kan. Dekat usus boleh jadi benda yang sama juga. Just nak share in terms of food Aisyah share pasal yang biasa kita tahu pasal gluten, gula, processed food semua. In regards to gastric, ini my arwah tok share dengan my mum and my mum apply and she's been sharing with others yang ada gastric and bila diorang buat pun it helps. Makanan yang keras, makanan yang pedas, makanan yang berasid, yang masam-masam, all this kena avoid. So masa arwah mak Kak Aina gastric teruk berpuluh tahun juga, dia memang tak makan keropok, dia tak makan cili, dia tak makan all this asam masam, cuka, semua memang dia tak makan. So banyak pantang lah. But by managing food yang biasa orang lain makan, kita stop dulu sementara nak balik pulih, and definitely gluten dengan sugar and dairy itu akan mempercepatkan lagi. It doesn't take that long tau nak heal usus. Bila kita jaga makanan, kita berhenti terus makanan yang boleh mencederakan lagi usus. Like what Aisyah said, usus kita tu dah luka, dah bleeding. So sekarang ni kita jangan tambah lagi luka tu. So kita stop benda-benda yang boleh mencederakan. That's betul. Okay, betul tu. Ada soalan lain tak? Terima kasih Kak Ina. Okay, berpuas hati dengan jawapan tadi. Okay, kalau tak ada soalan lain, kita nak teruskan sesi kita malam ni dengan product sharing. Adakah ia berkait dengan apa yang Aisyah cerita tadi? Saya pun tak pasti. Jom kita teruskan dengan Puan Irna. Jika ada slide boleh on dan boleh mulakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nak berkongsi tentang dua produk kita punya targeted linzi, iaitu kita punya YKK dan kita punya YKS. Okay, so dua produk ini dia memang linzi yang berkesan untuk masalah berkaitan buah pinggang. Nak senang ingat, kita ingat YKK tu kan, K untuk kidney. So orang tanya YKS tu apa pula? Kidney ke? Tidak Dia adalah perkataan daripada Mandarin, Shen. Bermaksud kidney juga. Tu kita belajarlah extra bahasa Mandarin pada hari ini. Okay, tapi yang specialnya tentang YKK, YKS ni dia bukan hanya berkesan untuk masalah buah pinggang, tapi organ-organ yang lain juga. Okay, macam organ-organ yang saya tunjuk kat sini, otak, jantung, paru-paru, kita punya hati, kita punya usus, kita punya kulit pun YKK bermanfaat untuk masalah-masalah ni juga. So macam mana dia membantu? Okay, saya akan explain lebih.
Okay. Apa bezanya kita punya YKK dan YKS? Okay, bezanya yang YKK ni dia dalam bentuk serbuk. Yang YKS dia dalam bentuk tablet. So untuk orang-orang yang tak ada masalah penyakit yang kronik, dia boleh ambil dan budget kan. So boleh ambil kita punya YKS. YKS ni lebih murah sedikit lah berbanding dengan kita punya YKK. Tapi untuk orang yang memang ada masalah yang dah teruk, okay, contohnya CKD ataupun yang dah dialisis yang perlukan dos yang lebih tinggi, kita akan suggest untuk ambil YKK. Sebab dia punya formula dia begini, satu YKK, satu sachet YKK ni bersamaan dengan 6 biji YKS. Okay? Jelas Okay. Dan apa bezanya kita punya YKK dan YKS ni berbanding dengan kita punya targeted linsi yang lain macam YKI, YKB. Kita punya YKK, YKS dia ambil daripada spesies YK02 ni. Yang ni. Kita biasa nampak linsi yang macam payung ni kan. Yang ni yang biasa kita nampak kat kotak ke dekat kita pergi company kita nampak gambar yang macam ni. Tapi untuk YKK dan YKS kita guna yang spesies ni. Yang macam tanduk rusa ni. Sebab kenapa kita ambil daripada spesies YK02 ni? Sebab dia lagi tinggi lucidinic acid, acid lucidinic ni. Kandungan lucidinic acid dia tinggi. Dan kenapa kita nak lucidinic acid ni? Sebab dia punya molekul tu adalah lebih kecil. Kenapa nak lebih kecil? Supaya dia boleh tembus membran sel dengan lebih mudah. Maksudnya bila molekul tu kecil kan, dia boleh masuk dalam saluran yang halus-halus. Contohnya macam kita punya buah pinggang, kita punya mata kan, semua saluran darah kat situ halus. Dia boleh masuk, dia boleh tembus. Okay? Berbanding dengan molekul yang besar macam kita punya acid ganodaric dalam targeted linsi yang lain. Okay, tu bezanya special. So kita punya YKK, YKS memang sangat tinggi acid lucidinic ni. Okay. So tadi saya cakap YKK, YKS dia berfungsi, dia bantu untuk masalah buah pinggang kan. So saya nak cerita sikit kita punya fungsi buah pinggang. Sebenarnya kita punya organ dalam badan ni kan ada banyak, satu organ tu dia bukan buat satu fungsi saja, sebenarnya ada banyak fungsi. Satu organ ada beberapa fungsi dia boleh jalankan. Termasuklah kita punya buah pinggang. So buah pinggang ni dia ada pelbagai fungsi juga. Dan salah satu daripada fungsi buah pinggang kita adalah untuk menapis darah, untuk buang toksin ataupun bahan kumuh dari badan melalui air kencing. Maksudnya buah pinggang ni dia akan tapis kita punya darah. Lepas tu mana yang benda-benda yang elok dalam yang daripada darah tu dia akan simpan, digunakan balik untuk badan, dan yang tak diperlukan, yang bahan-bahan kumuh tu akan dikeluarkan melalui kita punya air kencing. Okay. Dan kita punya buah pinggang, okay, untuk kebiasaannya lah, buah pinggang kita ada dua, kiri dan kanan. Buah pinggang kita perlu menapis darah sebanyak 200 liter darah setiap hari. Bayangkan ni saya tunjuk perumpamaan lah. Botol air mineral yang besar tu biasanya 1.5 liter kan. Cuba kali lebih kurang 140 botol. Macam itulah banyaknya kita punya buah pinggang yang comel tu perlu menapis darah sebanyak itu. Berbotol-botol, 100 lebih botol untuk dia tapis setiap hari. Maksudnya dia memang buat kerja setiap masa, setiap hari. Memang sangat penat sebenarnya kerja kita, kerja buah pinggang kita kan. So macam mana? Apa punca buah pinggang ni boleh rosak? Apa punca buah pinggang bermasalah? Okay, nombor satu, penggunaan ubat jangka panjang. Tak kisahlah, ini sama ada kita memang ada penyakit dan perlu ambil ubat setiap hari kan, dalam yang banyak dan perlu ambil dalam masa yang lama, ataupun kita jenis yang dah biasa, bila sakit je kita ambil ubat. Pening kita pergi farmasi beli ubat. Demam semua tak payah jumpa doktor, kita dah tahu dah ubat apa nak beli kan. Kita pergi je farmasi. Itu pun bahaya juga. Ataupun orang-orang yang suka-suka je ambil apa-apa suplemen ataupun herba yang dia pun tak tahu keberkesanan apa yang ada dalam
suplemen tu. Itu pun bahaya juga, boleh merosakkan buah pinggang. Okey, itu satu. Yang kedua, selalu tahan nak buang air kecil. Yang ni kadang-kadang budak-budak pun dia suka tahan air kecil, dan saya perasan orang tua pun suka tahan air kecil juga. Dia macam susah bagi dia nak frequent visit ke toilet tu kan, nampak susah. So actually tak elok kita tahan buang air kecil. Sebab dia nak buang toksin tu dari badan kan, kita tak nak kita simpan benda-benda kotor dalam badan. Yang ketiga, tak minum air secukupnya pun sebab dia nak bantu proses kita punya buah pinggang tu buat kerja kan. Okay, pemakanan tidak sihat, yang ni memang famous lah, kita tahulah kan, kalau kita makan benda yang tak sihat memang akan efek kita punya banyak-banyak organ dalam badan sebenarnya. Pencemaran toksin, okay, daripada luar, daripada kita punya spray rumah, daripada kita punya sabun, daripada banyak sumber toksin ni sebenarnya. Penyakit degeneratif, tinggi gula darah, tekanan darah tinggi, tinggi kolesterol, asid urik, autoimun, ini adalah beberapa punca. Sebenarnya ada banyak lah kan. Ini beberapa punca yang boleh menyebabkan kita punya buah pinggang tu bermasalah. So apa tanda? Tanda dia kencing berbuih, kencing kotor, kencing berdarah. Ni dah tunjukkan kita punya buah pinggang tu bermasalah. Edema, bengkak, terutama bahagian mata dengan bahagian kaki. Bengkak air orang panggil kan. Lesu, dia sentiasa penat je, tak ada selera makan, kulit kering dan gatal. Ni adalah tanda-tanda buah pinggang kita bermasalah. Tapi untuk pastikan yang betul-betul kan, kita tak boleh macam mungkin tanda-tanda tu ada juga tanda maksudnya organ-organ lain pun mungkin tanda yang sama juga. So untuk pastikan kita punya buah pinggang tu sihat ke tak, better kita pergi doktor dan kita check lah, kita check darah dan kita check kita punya air kencing. So untuk darah tu dia akan check kita punya creatinine, kita punya BUN, blood urea nitrogen, dan dekat kita punya urine dia akan check protein, glukos, erythrocytes, leukocytes. Ni bacaan-bacaan yang kita perlu tahu bila kita nak tengok sama ada kita punya buah pinggang tu sihat ke tak. Okay, kenapa perlu jaga buah pinggang? Okay, selepas umur kita 40 tahun, fungsi buah pinggang merosot dalam average 1% setiap tahun. Okay, EGFR ni menunjukkan kebolehan kita punya buah pinggang untuk membuang sisa-sisa kumuh tu kan. Okay, so dia punya pengiraan kat sini EGFR pada umur kita 40 tahun, okay, kita normal, bacaan ni 90. Tapi kalau kita tak jaga kita punya buah pinggang, lama-lama dia akan merosot, dan pada umur kita 60 tahun, kita punya EGFR tu, bacaan EGFR adalah 60 ke 70. Yang ni dah stage 3 CKD, chronic kidney disease, penyakit buah pinggang yang kronik. Okay, so perlu jaga buah pinggang ni. Kita kena ambil langkah preventif dengan cepat untuk jaga kita punya buah pinggang. Yang kedua, sebab kita dah hidup dalam keadaan yang terlalu banyak toksin. Tak boleh nak elak. So nak tak nak kita kena jaga buah pinggang kita. Tak boleh nak elak dah toksin ni, okay? Ini adalah hasil kajian yang telah dijalankan. Okay, kita punya produk, okay, sebelum company keluarkan produk, dia memang akan buat kajian yang sangat-sangat detail, dan kajian kita dilakukan dalam lab yang GLP certified. Maksudnya dia punya data-data tu sangat-sangat accurate. Dalam lab tu dia punya mesin yang digunakan memang sangat-sangat high tech. Kita tak boleh nak sangkal dia punya kajian. Tak boleh nak sangkal dia punya result yang kita dapat. Okay, untuk YKS ataupun YKK, kajian dijalankan untuk bantu menambah baik keberkesanan fungsi menapis oleh buah pinggang. Okay, so dijalankan ke atas tikus. Selepas 60 minit dia dapat tengok tikus yang diberikan YKS, dia punya GFR tu 5 kali lebih tinggi daripada control group tikus. Maksudnya yang tikus yang diberikan YKS, dia boleh buat kerja, buah pinggang itu boleh buat kerja 5 kali lebih baik daripada tikus yang biasa yang tak diberikan YKS. So
maksudnya dekat sini ialah orang yang sihat pun boleh ambil kita punya YKS. In fact, dia boleh bantu untuk enhance lagi kita punya buah pinggang punya kerja menapis darah tu. Okay. Yang kedua, YKS dapat melindungi buah pinggang daripada toksin. Okay, ada beberapa kajian dijalankan kat atas tikus. Nombor satu, dia berikan bahan yang toksik. Okay, dia tengok buah pinggang tikus tu dia jadi pucat. Daripada merah dia jadi colour pucat. Tapi lepas diberikan YKS, dia punya buah pinggang tu kembali merah dan lebih sihat. Dan bacaan yang kreatinin, ini bacaan yang perlu kita tengok untuk kita punya, nak tahu kita punya buah pinggang tu sihat atau tidak. Okay. Dapat nampak untuk tikus yang sihat, dia punya bacaan 0.5. Bila tikus tu sakit, dia letakkan bahan yang toksik, naik jadi 2. Tak sihat Tapi bila diberikan YKS pada tikus yang dah sakit tu, dia turun semula kepada 1.2. So dia memang sangat melindungi kita punya buah pinggang daripada lebih rosak lagi dengan benda-benda toksin. Contohnya daripada kita punya ubatan, daripada kita punya persekitaran tu semualah kan. Okay, kajian juga dijalankan ke atas tikus yang dicemari plastisia. Ni adalah sejenis toksin juga lah, pencemaran toksin yang boleh efek kita punya hormon. Okay, macam untuk wanita, sistem pembiakan, untuk lelaki boleh dapat kanser prostat. Untuk kajian ni dia menunjukkan YKS boleh buang toksin 2 kali lebih baik daripada control group. Okay, saya laju sikit. Okay, hasil kajian ke atas tikus yang diberikan ubat kemo pun menunjukkan hasil yang sangat baik, bacaan kreatin dan ban turun dengan sangat signifikan. Okay, kajian ke atas tikus yang ada masalah tekanan darah tinggi, gula darah dan kolesterol tinggi. Okay, bila diberikan YKS, nampak dia punya indeks glomerular sclerosis tu turun dan proteinuria pun turun. Okay, so untuk orang yang ada masalah buah pinggang, biasanya bila buah pinggang dia dah tak boleh nak berfungsi dengan baik, okay, ada dia punya bacaan tu, doktor akan decide untuk mereka buat dialisis. Dialisis, cuci darah Tapi ada kesan sampingan dialisis ni, jangka panjang. Okay, ni antara kesan sampingan yang akan pesakit-pesakit dialisis dapatlah. Okay. Bagaimana YKK, YKS bantu untuk mereka yang dah menjalankan dialisis ni? Sebenarnya macam saya cakap tadi buah pinggang dia bukan buat satu kerja saja. Dia ada kerja-kerja lain juga, ada fungsi lain juga. Antaranya mengawal keseimbangan cecair dan elektrolit dalam badan, mengawal tekanan darah, menghasilkan hormon beberapa hormon yang sangat-sangat penting. So ini fungsi lain buah pinggang yang dialisis tak boleh nak buat. Dialisis hanya cuci darah je. Tapi fungsi yang ini tak boleh buat. So YKK, YKS dia bantu orang-orang yang dah go through dialisis untuk rawat balik semula dia punya buah pinggang untuk buah pinggang dia boleh buat fungsi yang sepatutnya buah pinggang dia buat. Okay, macam ni hasil daripada kajian tu cakap YKS dapat tingkatkan bacaan sel darah merah dan hemoglobin dengan berkesan, elakkan kesan sampingan dialisis seperti anemia, memperbaiki fungsi sistem badan secara keseluruhan, meningkatkan kelangsungan hidup. Okay, ini punya result lah. Okay, so untuk ada orang tanya boleh ke reverse buah pinggang untuk pesakit dialisis? Okay, ini apa yang bacaan yang diberikan oleh company mengikut kita punya EGFR. Untuk EGFR yang stage 1 dan stage 2 90 to 60 ada good chance untuk dia reverse semula, buah pinggang dia boleh normal balik. Tapi untuk stage 3 dan stage 5 ini salah ni, typo. Yang ke bawah yang dia punya buah pinggang dah terlalu rosak, dia akan membantu dari segi yang macam saya cakap tadi, ni dapat elakkan kesan sampingan, dapat tingkatkan kelangsungan hidup. Okay, ini. Alright. Ini adalah pattern yang kita dapat untuk kita punya YKK dan YKS. Okay, pattern yang kita dapat daripada China, Taiwan,
Europe Union, Singapore, Hong Kong, US, inilah dia. Okay, memang sangat banyak. Pattern patented. Bukannya Lindsay yang macam cikai-cikai, tak ada. Kita patternkan kita punya produk. Okay, selain daripada buah pinggang, YKK, YKS pun boleh bantu untuk masalah-masalah organ yang lain. Contohnya otak. Okay, kena tahu pasal BBB blood brain barrier. Blood brain barrier ni adalah satu salur darah yang tebal dekat kita punya otak. Dia lebih tebal dan keras. Dia tebal dan keras tu untuk menghalang bakteria daripada menjangkiti kita punya otak. Dan kebanyakan ubat dan suplemen tak boleh nak tembus masuk BBB ni, blood brain barrier. Tapi sebabkan kita punya YKK, YKS, dia macam saya cakap tadi, asid lucidanate tu dia molekul yang kecil. So dia boleh tembus masuk dalam membran sel, termasuklah BBB ni. Okay, special. Tak banyak ubat dan suplemen yang boleh masuk. So kajian yang dijalankan ke atas neuron otak, okay, orang yang diberi sedatif kan, yang ditidurkan tu, dia tengok dia punya otak masih aktif, masih hyper lagi, masih aktif, hijau walaupun dah beri ubat tidur. Berbeza dengan orang yang diberikan YKS, tak ada. Otak dia memang betul-betul tidur, memang tenang. Selain untuk orang yang sedatif ni, nanti bila dia bangun dia lagi penat. Kenapa? Sebab otak dia masih aktif. Tapi efek dia lain dengan ambil YKS sebab dia memang dah boleh tidur dengan tenang sebenarnya. Bangun, okay, dah refresh. Itu yang bagus. Okay, dos yang direkomend ialah 2 biji YKS sebelum tidur. Untuk jantung, okay, dia elak pengumpulan lemak di saluran jantung dan mengelakkan atherosclerosis. Peparu, dia memperbaiki masalah pneumonitis dan pulmonary fibrosis. Ini masalah radang dekat paru-paru lah. Okay. Kurangkan radang dengan berkesan. Untuk orang yang COVID, okay, dicadangkan untuk ambil YKS dan YKI. Dua-dua. Untuk bantu immunity dan juga untuk bantu lung. Untuk hati, dia dapat memperbaiki masalah hati yang berlemak. Hati berlemak, bila hati dah lemak, lama-lama dia akan jadi fibrosis lah, cirrhosis, makin teruk keadaan hati tu kan. Okay, dia dapat ni, perbaiki masalah hati yang berlemak. Untuk usus, memperbaiki masalah radang usus, okay, macam Aisyah tadi, dekat untuk orang gastrik, untuk orang yang GERD kan, berpunca sebab dah ada radang dekat usus. YKK, YKS pun boleh bantu untuk memperbaiki masalah radang usus. Macam mana? Sebab dia bantu untuk dekat kita punya usus kecil yang ada apa yang dipanggil sebagai villi. Villi ni bantu untuk serap nutrien kita. Tapi bila villi ni dah rosak, bila dah ada banyak kerosakan, ada banyak radang, nanti villi tu dia jadi tak cantik. Dia akan jadi macam rosak lah. YKK, YKS, dia dapat perbaiki balik struktur villi tu supaya dia nampak dengan jelas. Ada apa tu? Macam tu. Okay. Menghalang bakteria daripada merosakkan saluran darah di usus. So cerit beret yang kurang nutrisi, yang ada jangkitan kuman, diarrhea, yang muntah-muntah, kita suggest untuk ambil YKS juga ataupun YKK untuk kesan yang lebih cepat selain daripada ambil set perut. Okay. Untuk kulit, memperbaiki luka dari kesan gatal dengan sangat berkesan, memperbaiki masalah kulit yang kronik seperti atopic dermatitis, mengurangkan rasa gatal pada kulit sensitif dan memperbaiki alergi dan alahan kulit. So siapa yang perlukan YKK, YKS? Orang yang nak sihat, sebab dia memang sangat-sangat menjaga kebanyakan organ yang penting dalam badan kita. Okay, orang yang dah ambil ubat jangka panjang ataupun orang yang suka ambil over the counter drugs. Okay, over the counter ni maksudnya dia pergi farmasi lah, beli Panadol ke, beli ubat sesama ke, ubat batuk ke kan. Okay, kena ambil YKK, YKS. Ada masalah buah pinggang, yang ni memang kenalah sebab kita punya YKK, YKS memang khas untuk masalah buah pinggang. Yang ada gout, yang tinggi asid urik, ini berpunca sebab masalah buah pinggang juga. Okay, yang ada masalah anemia, masalah jantung, insomnia,
susah nak tidur, masalah kulit yang kronik, diabetes, darah tinggi, pneumonia, masalah hati berlemak, masalah usus, kerap UTI, urinary tract infection, saluran di pundi kencing, autoimmune. Okay, orang-orang ni perlu ambil YKK, YKS. Dos yang dicadangkan untuk meningkatkan kesihatan badan secara umum. Okay, kita boleh ambil 2 ke 3 tablet sehari. Dan sebaik-baiknya ambil pada pukul 5 ke 7 petang. Itu adalah masa yang terbaik lah untuk kita tengah detox masa tu. Okay. Untuk Crohn's disease, 6 tablet. 3 tablet sebelum makan dan 3 tablet sebelum tidur ataupun 1 sachet YKK sebelum makan dinner. Pesakit dialisis, 12 tablet YKS ataupun 2 sachet YKK, 6 tablet sebelum dinner dan 6 tablet sebelum tidur ataupun 2 sachet YKK sebelum dinner. Jangan ambil linzi sekurang-kurangnya 2 jam sebelum dialisis. Sebab apa nanti, sebab dialisis tu dia cuci darah kan. So bila kita ambil YKK, YKS rugilah nanti linzi tu keluar. So sebaik-baiknya ambil selepas rawatan. Dos yang perlu diambil adalah 6 tablet YKS ataupun 1 sachet YKK dan 6 tablet YKS sebelum tidur ataupun 1 sachet YKK sebelum tidur. Untuk orang yang dah buat transplant buah pinggang, maksudnya buah pinggang dia memang dah teruk dan dia tukar buah pinggang yang barulah. Okay, untuk bagi pesakit transplant ni mereka perlu mengambil immunosuppression seumur hidup. Okay, so dos yang disuggest ialah mengambil 4 kapsul YK2 yang tinggi asid cyanuric dan 1 sachet YKK ataupun 6 tablet YKS sehari. Okay, itu saja sharing saya pada malam ini. Ada soalan? Memang berasap lah dia punya bukti-bukti kajian tadi kan. Okey, ada soalan kat sini. Maknanya orang yang ada masalah tidur, insomnia, etc. good to take YKK dan YKS ke? Ya, Boleh betul. jawab ke? Memang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Yang macam saya share tadi kan, YKK, YKS dia boleh masuk ke BBB. Otak tu. Betul, Dan macam orang kita ada juga testimoni yang memang orang yang ambil YKK, YKS bila dia tak dapat tidur, dia ambil, dia memang boleh senang tidur. based on pesakit yang biasa ambil ubat tidur ni sebelum ni rasanya ada yang share kan, dia biasa ambil ubat tidur, biasanya masalah kemurungan ke dan sebagainya, dan bila ambil ubat tidur tu memang boleh tidur sebab nama dia kan ubat tidur, tapi bila bangun tu dia rasa macam Ina cakap tadi, bila bangun tu dia rasa letih, dia rasa kenapa macam tak puas tidur kan, rasa tak tentu arah. Bila dah bangun tu, bangun daripada tidur tu lagi rasa tak tentu arah, betul tak? So bila dia ambil YKS ke YKK ni, tidur dia lebih lena dan dia terus stop makan ubat tidur tersebut. Bayangkan orang yang macam ni dia perlu bergantung pada ubat tidur sebenarnya untuk tidur. Tapi bila makan ubat tidur tu pun sebenarnya tak menyelesaikan masalah dia, lagi huru-hara hidup dia. So alhamdulillah ada beberapa testimoni yang kata lepas amalkan YKS atau lagi power lah kalau dia ambil YKC, memang settle masalah tidur tu lebih tenang dan boleh terus stop ubat-ubatan. Betul kan? Berapa banyak for people with sleeping disorder ni, berapa banyak nak kena suggested dosage yang spesifik for sleeping disorder? YKS sebelum tidur tu. So that one, okay. 2 biji. Okay. Thank you. Okay, terima kasih banyak-banyak Ina. Mungkin saya boleh tambah sikit tadi Ina ada mention waktu yang sesuai untuk YKS dan YKK ni adalah waktu pukul 5 ke 7 petang sebab itu adalah waktu yang kita punya buah pinggang paling aktif buat kerja. Alright, dan okay, nanti Ina akan sharekan slide dia, slide mahal ni. Okay, dan tadi Ina ada share senarai orang yang perlu makan YKS, YKK ni sebenarnya rasa macam semua orang je kena makan, betul tak?
sebab memang sangat-sangat hebat, sangat-sangat dahsyat. Kalau tengok Parker Lindsay yang digunakan pun sebenarnya lagi improved punya Parker. Ya, ada soalan lagi Kak Ena, silakan. Bukan soalan, just nak share short testimony. Tadi Erna ada share slide pasal kalau kidney patient stage 1 and 2 by taking YKS and YKK boleh reverse back to normal kan keadaan kidney. I have 2 downlines, seorang berumur 70 tahun, dia ambil YKS, I think sebotol lebih sikit kot. But before that dia dah go through set perut punya treatment apa semua. Dia juga ada masalah prostate. Sebelum rawatan Lindsay semua ni, dia hanya boleh minum 1.5 liter air. Kidney dia masalah dah 3B. Doktor dah bagi tahu sebab faktor usia, doktor kata dialysis candidate. Allahumma salli ala sayyidina. Liver dia dah next level would be possibility of liver cirrhosis. So these 2 filter organs dia dah memang rosak. Dia dah makan ubat Allahumma salli ala sayyidina. Ubat saraf dah berpuluh tahun. Sakit is part of his life. So dia memang my downline yang sangat-sangat orang Kelantan panggil juruh, betul-betul ikut dan dia faham betul-betul yang healing crisis adalah sesuatu yang dia patut tunggu, and dia memang betul-betul sabar lalui healing crisis dia. So this pakcik ni 70 tahun, masa dia ambil ni was 2 years ago, kidney 3B, dia ambil YKS, lepas dia dah set perut, dah improve absorption, lactobacillus apa semua, dia ambil 2 benda yang dia ubah. Irna sebut tadi dalam one of the slides, air kena cukup. Itu memang betul. Orang yang ada masalah bawah pinggang, selalu doktor kata catu air kan. Ini pengalaman dengan arwah mak dulu. Ikut cakap doktor, catu air selama 2 minggu. Tak sampai 2 minggu, asyik demam, dehydrated. So mak sendiri buat keputusan, okay tak nak ikut doktor. Dia ambil air macam biasalah. So when pakcik ni datang minta tolong Kak Aina nak go through healing, Kak Aina cakap dia, first you kena increase air. Air you tak cukup uncle. Tu dia kata dia ada masalah prostate. So I said, memanglah ada masalah prostate. The fact that air masuk pun sikit, macam mana nak keluar? Sebab tu susah kencing. So dia istiqomah dalam masa 10 hari, daripada 1.5 liter, dia tambah lucun, dia naik kepada 3 liter. Sikit-sikit. By the end of that 10 days, dia dah boleh minum 3 liter. By a month after that, dia dah boleh minum sampai 5 liter sehari. Pesakit bawah pinggang Alhamdulillah prostate dia improve. Dan Alhamdulillah kidney dia ambil sebotol lebih sikit. YKS, I think dalam 2 ke 4 biji sehari macam tu. I can't remember the details, kena tanya dia balik. This was 2 years ago punya testimony. Daripada 3B, dia buat blood test apa semua, thorough medical check. Alhamdulillah, 3B improve to level 2 within 1.5 months. Tapi kena ingat dia punya faktor dia baik pulih usus je, absorption dia improve dia punya water intake. Dia jaga makan, betul-betul jaga. My downline yang sangat-sangat juruh, patuh betul-betul. And dia sangat sabar hadapi healing crisis. Sebab dia ada masalah sakit, ubat saraf dah berpuluh tahun kan. And dia lah downline yang bila Kak Aina sebut, tanya dia makan ubat apa, dia bagi tahu nama. So Kak Aina kata, I tak mahir pasal ubat-ubat ni. Uncle you very tech savvy, you research sendirilah ubat uncle ni. So dia buat research, terus dia sendiri buat keputusan selepas cari maklumat pasal ubat yang dia ambil, ubat saraf dia ni. And bila video call dengan dia, dia cakap betul lah Aina. Tak apa yang betul lah ke? Uncle dapat research, memang betul ubat yang uncle makan ni memang kesan sampingan yang ketara adalah merosakkan liver and kidney. So dia sendiri buat keputusan. So tapi dia still sakit. So this is where kalau downline kita pengguna kita ada elemen sakit, Vitaking is the best. Ambil sekali. So Alhamdulillah sangat-sangat perubahan yang sangat ketara. This is where holistic approach. Product is one, pemakanan is one, air, stress management, tidur. Kita kena selari, tak boleh 100% setakat nak produk aja. Produk kita bukan magic kan. Itu satu. Second case, lelaki mid-40s. Dia masalah dia masih baru. Sama juga kidney 3B. Dia stroke dengan diabetes. Kidney dia dah terjejas. Diagnosed with stroke January 2020. Diabetes pun January 2020. 2017 bell palsy. High blood memang dah lama lah.
So Kik ni lepas beberapa 8 bulan kot lepas makan ubat doktor yang kadar yang agak banyak, buah pinggang terjejas dan rosak, 3B dia sebab masalah masih peringkat awal and budget constraint, Alhamdulillah Kak Ana suggest ambil lucun 5 paket, 5 ke 10 paket bergantung pada budget, tapi paling minimal dia ambil 5 paket lucun setiap hari. I think about 2 months, 2.5 months dia pergi chat, Alhamdulillah daripada 3B improve to level 2. So these are two different cases. Satu yang dah lama, buah pinggang dah rosak, faktor usia juga memain peranan. Satu lagi yang masih peringkat awal. Satu guna YKS, satu lagi lucun. Yang lucun ni pun memang jaga pemakanan, air cukup, manage stress, semua tu lah holistic approach. Itu je nak share. Thank you. Okey, terima kasih Kak Ana untuk sharing tu. So kesimpulannya kalau boleh dirumuskan, penyakit sebenarnya memang tak datang tiba-tiba. Okey, baru-baru ni ada yang buat share, ada yang kata pagi ni lah baru start ada sakit. Padahal sebelum-sebelum tu dia memang dah ada simptom-simptom yang lead to sakit di pagi ni. So sebenarnya penyakit tak datang tiba-tiba. Jadi yang paling penting ya, kita dalam Syuaho, kita ada produk-produk yang sangat-sangat hebat macam Ina share tadi patented, dah ada kajian. Yang Ina share semua tu adalah bukti-bukti kajian. Kita belum share pasal testimoni. Malam ni tak ada share testimoni. Banyak bukti-bukti kajian yang Ina share tadi sebab bukti kajian itulah yang strengthen produk punya macam mana kita lebih yakin dengan produk tersebut kan. Dan Ina share malam ni YKS adalah targeted linzi untuk yang baru join Syuaho ni. Targeted linzi adalah linzi yang lebih khusus dan lebih cepat dan lebih berkesan jika kita dah tahu apa masalah dalam badan kita. So bila kita ada majlis-majlis ilmu macam ni lah, kita nak berkongsi tentang masalah penyakit, tentang apa yang berlaku dalam badan kita supaya kita lebih faham badan kita. Okay, so bila kita rasa sakit, kita tahu apa yang sedang berlaku dan jangan cepat-cepat capai painkiller untuk stopkan rasa sakit tu. Macam Aisyah cakap tadi, ramai orang yang tak boleh nak rasa sakit. Sakit je terus pergi farmasi, sakit je terus makan ubat kan. Sebenarnya itu bukanlah benda yang sepatutnya kita buat sebagai seorang manusia kan. Bila sakit tu sebenarnya kita kena pause sekejap dan kita kena reflect diri apa yang menyebabkan sakit ni. Oh, tak cukup minum air. Oh, tak cukup tidur. Tak cukup. Mungkin kita baru balik daripada travel dan ada jangkitan virus di sana. So, kita kena perbetulkan, perbaiki diri, mantapkan kita punya sistem imun semula. Sampai sakit tu hilang, barulah kita betul-betul sihat dan boleh teruskan kita punya kerja harian. Okay, itu yang kita kena faham tentang badan kita. Dan juga Aisyah ada mention tadi tentang healing crisis perlu kita lalui. Tapi sebenarnya dengan linzi-linzi yang lebih targeted ni dan lebih-lebih power sekarang ni, healing crisis kadang-kadang tak terasa. Kadang-kadang ada healing crisis tapi tak adalah macam yang ditakuti selama ni. Ditakuti selama ni mungkin yang macam lebih cepat kan, kadang-kadang memang tak perasan langsung, kadang-kadang healing crisis tu lebih melegakan, people menunggu healing crisis tu, kadang-kadang tak healing crisis tahu-tahu dah baik dan sebagainya kan. So jangan takut dengan healing crisis, kita kena lalui proses tersebut. Dan oleh sebab itu saya nak menjemput anda semua lagi untuk hadir dalam kita punya sesi online yang seterusnya, insyaAllah minggu depan macam biasa hari Selasa. Sebelum tu minggu ni rasanya tak ada. Minggu ni ada ni ke? Tak ada minggu depan kalau tak silap kita punya meeting di company 16 hari bulan. So insyaAllah kita punya sesi yang seterusnya adalah hari Selasa depan. Jika ada sesiapa yang nak buat perkongsian boleh PM kita atau apply masing-masing bagi tahu nak buat perkongsian ataupun nak share testimoni dan sebagainya. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi saya nak akhiri kita punya sesi malam ni. Kalau boleh kita nak selfie sekejap, boleh tak? Selfie bergambar sekejap. Kalau semua dalam keadaan sedia boleh on camera. Dan apa lagi terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir dan pada yang bertanya soalan dan yang berkongsi. Okay, so kalau semua dah ready? Ready Satu, okay, nanti Kak Malia on. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita akan share slide speaker malam ni dan juga sesi recording ni pun bila dah upload nanti kita akan update lah macam biasa. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.